Saya akan terangkan pula mengenai kitar karbon. Sebelum tu, apa itu kitar karbon? Kitar karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan ambil karbon dioksida dari udara. Lepas tu kita kembalikannya ke udara secara berterusan. Dia akan mewujudkan satu kitaran. Okey, karbon dioksida dari udara diambil, lepas tu diambil oleh tumbuhan dan juga haiwan ni, kemudian kita patah balik, bagi balik kepada udara. Dan benda ini akan berlaku secara berterusan. Dari udara diambil, so dihantar balik. So bagaimanakah perkara itu terjadi? Okay, firstly, dekat kita punya udara ada banyak gas karbon dioksida. Okay, kita tahu 0.03%, tapi banyaklah tu. Okay, 0.03% gas karbon dioksida. Gas yang banyak ni, alright, dihasilkan oleh respirasi tumbuhan, respirasi oleh haiwan, pereputan dan juga pembakaran. Okay, proses-proses ni menghasilkan karbon dioksida yang banyak di udara. So, karbon dioksida yang banyak di udara diambil semula oleh tumbuhan hijau bagi proses fotosintesis. Seperti yang kita tahu, proses fotosintesis ni adalah untuk membuat makanan bagi tumbuhan hijau. Makanan ni adalah dalam bentuk kanji. Okay, bagi siapa yang tak tahu kanji, kanji ni adalah kata lain bagi karbohidrat. Okay, dalam kanji ataupun dalam karbohidrat itu sendiri ada 3 unsur, iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, so macam saya cakap tadi, karbon dioksida diambil oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis bagi menghasilkan kanji. So bila menghasilkan kanji, karbon dioksida ni dah tak ada, ditukarkan kepada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey. So sekarang ni kita ambil karbon. Karbon ni, okay, dalam tumbuhan hijau ni ada karbon. Karbon ni dimakan. Nampak perkataan makan ni? Dimakan oleh haiwan. Okay, haiwan ni makan kanji. Tapi seperti yang kita tahu dalam kanji tadi ada karbon. So sekarang ni haiwan ni bila dia makan tumbuhan hijau, okay, bila dia makan tumbuhan hijau, okay, karbon tu dah masuk dalam badan dia. Okay, apabila haiwan ini mati, karbon ni masuk dalam tanah. Okay. Sama juga macam tumbuhan ni. Dalam tumbuhan ni tadi dah menghasilkan kanji kan. Dalam kanji ada karbon. Okey, karbon ni kalau tumbuhan ni dah mati, karbon ni pun masuk dalam tanah. Okey, dalam tanah apabila pokok dan juga haiwan ni mati, datanglah pula ni kita panggil mikroorganisma bagi tujuan penguraian. Penguraian tu pereputan lah. Mikroorganisma ni semua bernafas. Apabila mereka bernafas, okey, nafas menghasilkan siapa? Karbon dioksida. Karbon ni dah bertukarlah jadi karbon dioksida. Karbon dioksida, okey, bila dia bernafas ataupun melakukannya proses pereputan, maka karbon dioksida dibebaskan semula ke udara. Okey. Sekarang saya nak sebut pasal haiwan ni. Ketika dia masih hidup, walaupun dalam badan dia ada karbon, dia juga melakukan proses respirasi. Okey, respirasi, karbon dioksida naik ke atas. Bukan ke atas lah, maksudnya dekat udara. Okey, tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau juga bernafas. Okey, melakukan proses respirasi. Okey, maksudnya tumbuhan hijau ni memerlukan oksigen. Oksigen masuk dalam tumbuhan hijau, maka tumbuhan hijau juga menghasilkan karbon dioksida. Alright. So dekat sini respirasi bagi tumbuhan dan juga haiwan menghasilkan karbon dioksida. Pereputan tadi pun menghasilkan karbon dioksida. Okey, balik kepada haiwan mati dengan pokok yang mati tadi. Okey. So, apabila mereka ni mereput lah yang kita panggil dalam tanah. So, last kali dia akan jadi bahan api fosil. Bahan api fosil ni ada 3. Sama ada petroleum, jadi gas asli ataupun jadi arang batu. Apabila ketiga-tiga bahan api fosil ini tiga-tiga bahan api fosil ini berlakunya proses pembakaran. Pembakaran juga menghasilkan karbon dioksida. So, nampak ada 4 proses ni. Keempat-empat proses ini menghasilkan karbon dioksida. Sebab tu saya kata karbon dioksida tadi banyak dekat dalam udara. Jadi, bagaimana nak reducekan, nak kurangkan karbon dioksida dalam udara? Jadi, tumbuhan hijau diambil balik karbon dioksida ni bagi proses fotosintesis. Maka, bila hasilnya fotosintesis, karbon dioksida tadi bertukar menjadi karbon. Karbon dimakan oleh haiwan, masuk kat bawah balik. Lepas tu, tadi pokok mati, haiwan mati, karbon dioksida ni naik ke atas balik. Okey. So dia berlaku secara berterusan. Sebab tu dalam kita punya ni tadi, dia kata kitar karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida. So kandungan ke atas ni dikekalkan. Dia tak lebih, dia tak kurang.
Dia lebih maksudnya ada perebutan jadi. Adanya pembakaran, adanya respirasi. Tapi tak naklah terlampau lebih. Dikurangkan oleh fotosintesis. Okey. Sebab tu kata mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara, fotosintesis tadi. Okay, dan mengembalikannya. Mengembalikan yang ni. Respirasi, perebutan, pembakaran ke udara. Dan proses ini berlaku secara berterusan. So, ini penunjuknya. Kalau katakan pen warna biru ni, kita gunakan karbon dioksida. Kalau pen warna pink ini adalah kita mengembalikan karbon dioksida ke udara.